Hai semua, hari ni Nadia akan kongsikan cara macam mana Nadia buat bubur lambuk ataupun bubur Ashura versi Johor. Memandangkan hari Ashura tak lama lagi, kalau tak silap Nadia dalam minggu depan, nanti Nadia akan tunjuk dekat bawah ni tarikh dia. Jadi Nadia akan kongsikan ni. Jadi kalau korang nak buat, bolehlah buat nanti dekat hari Ashura. Bubur ni akan menghasilkan lebih kurang dalam satu kuali besar. Jadi kalau sesiapa nak buat sikit boleh separuhkan bahan, tapi kalau sesiapa nak buat lebih dan sedekahkan dekat jiran pun boleh juga. Jom kita tengok macam mana Nadia buat bubur Ashura ni. Okey, untuk bahan-bahan Nadia dah siap dulu cincang, hiris semua, dan daging ni semua Nadia dah siapkan dulu sebab Nadia tak banyak masa sangat untuk record satu-satu. So Nadia akan terangkan apa dia bahan-bahan yang diperlukan. So yang pertama adalah beras. Beras ni Nadia dah cuci dan juga Nadia masukkan dekat dalam tempat sejuk beku. Tujuan Nadia buat macam ni supaya nanti bila kita masak bubur tu cepat hancur dan proses memasak kita cepatlah. Kalau tak, kita terpaksa masak bubur tu dengan waktu yang lama. Lagi satu cara yang boleh buat untuk percepatkan proses masak bubur adalah lepas kita basuh, kita keringkan sedikit dan kita akan kisar kita punya beras ni supaya dia jadi serpihan yang lebih kecil. Okey, bahan seterusnya yang Nadia siapkan sehari sebelum Nadia nak buat ni adalah kacang kuda. Kacang kuda ni Nadia cuci dan Nadia rendam semalaman, ataupun kalau sesiapa yang tak terlambat atau tak cukup masa, boleh buat 3 ke 4 jam sebelum. Okey, bahan yang seterusnya adalah daging. Daging ni kalau sesiapa tak suka daging, boleh tukar kepada daging lembu, boleh tukar kepada daging ayam. Dan Nadia ni jenis yang kalau tak kisahlah, kalau even Nadia dah masak, dah potong daging tu kecil-kecil, tapi bila Nadia masak still liat. Jadi apa yang Nadia buat, daging ni Nadia potong kecil-kecil, dia macam cube-cube kecil. Apa yang Nadia buat adalah Nadia pakai ini. Ini adalah meat tenderizer, maknanya dia lembutkan daging tu. Apa yang Nadia buat, Nadia picit 1 ke 2 picit Nadia letak dekat daging tu dan Nadia biarkan dekat dalam peti ais untuk beberapa jam sebelum Nadia potong daging Nadia. Dan Nadia dah pakai ni banyak kali juga dalam masakan. Alhamdulillah, dia memang buatkan daging Nadia lembut. Nadia tak payah masak guna pressure cooker ataupun Nadia masak, tak perlu masak lebih lama daripada biasa. Okey, bahan seterusnya adalah, apa yang Nadia nak tunjuk adalah bahan-bahan tumis. Okey, ini bawang merah. Nadia pakai 1 biji besar bawang merah. Bahan ni Nadia potong macam ni je sebab nanti bawang merah, halia, bawang putih dan juga udang kering ni kita akan kisar bersama. Kita akan kisar halus lah. Okey, bawang putih Nadia pakai lebih kurang dalam 5 ulas. Halia ni Nadia pakai dalam 1 inci halia. Dan juga udang kering ni Nadia pakai 1 sudu besar. Okey, bahan-bahan lain adalah 1 cube pati ayam, sup bunjut dan juga 4 sekawan lah, kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang, dan sebagainya. Nadia tak ingat sangat nama dia. Okey, kayu manis ada kat dalam ni, tapi nanti Nadia akan ambil kejap lagi. Okey, bahan seterusnya adalah sayur kita akan pakai carrot dan juga kentang. Carrot ni juga Nadia potong dadu supaya mempercepatkan proses masak, dan juga nanti waktu kita nak makan tak adalah terlalu besar ketulan carrot dan juga kentang. Kentang ni juga Nadia potong dadu. Okey, bahan-bahan lain adalah black pepper dan juga white pepper. Kita nak bagi ada rasa pedas-pedas sikit. Okey, selain daripada tu, Nadia akan gunakan 3 sudu besar rempah soto yang Nadia larutkan dengan sedikit air. Kalau siapa tak ada rempah soto, boleh pakai rempah kurma dan juga rempah sup.
balancekan lah antara 1,5 sudu untuk kedua-duanya. Dan macam Mak Nadia, dia sarankan campur-campur rempah lah. Dia kata lagi sedap, tapi Nadia tak ada rempah tu, jadi Nadia pakai rempah soto sahaja. Okay, bahan seterusnya ialah santan. Santan ni kita akan pakai dua cawan. Dua cawan, satu cawan Nadia adalah cawan matrix, lebih kurang 250 ml untuk satu cawan. Okey, mula-mula kita akan ambil bahan-bahan kisar kita dan kita akan kisar halus lah. Dan juga pengisar Nadia ni tak payah pakai air pun tak apa, tapi ada setengah pengisar dia kena pakai air, jadi tambah air sedikit lah. Dan dia akan masukkan udang kering, kita akan kisar bersama. Okay, lepas kita dah set kisar, kita akan dapat adunan yang macam ni. Ini adalah bahan tumisan kita dan kita akan tumis dekat dalam kuali. So, bahan-bahan kita semua pun dah siap. Kita akan teruskan dengan cara-cara nak masak dia lah. Okay, mula-mula kita akan panaskan kuali dan kita akan masukkan sedikit minyak. Minyak ni cukup untuk, jangan terlalu banyak lah, cukup untuk kita menumis. Dan kita akan masukkan sup bunjuk. Apa tu kan? Sebenarnya sup bunjuk kan? Dan 4 sekawal lah kayu manis, bunga cengkeh. Dan daun ni sebenarnya Nadia beli sup bunjuk ni dah ada daun ni, sebab dia dalam paket rempah soto. So Nadia masukkan sekali. Okay, bila kita dah masukkan ni, kita boleh gaul-gaulkan sedikit. Dan kita akan teruskan untuk masukkan bahan-bahan tumisan kita lah. Okey, kita akan tumis bahan-bahan ni sampai dia naik bau. Maknanya macam nanti dia akan jadi kering sedikit. Tapi kalau contoh siapa yang kisar bahan ni tanpa air, dia akan cepat kering tau. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan tambah sedikit air. Dan kita akan sambung tumis lebih kurang 3 ke 5 minit. Okey, selepas beberapa seketika, kita boleh masukkan 1 cube pati ayam yang kita dah hancurkan dan kita akan sambung tumis lagi. Okey, bila kita punya bahan tumisan ni dah agak kering, kita boleh masukkan kita punya bancuhan rempah soto kita. Okey, kalau lepas kita masukkan rempah soto tu tadi, kuah kita agak kering, boleh tambah lebih kurang 1 mangkuk air dan kita akan masak dia untuk seketika lah, lebih kurang 3 ke 5 minit juga. Okey, bila kita punya dah masak dalam 3 ke 5 minit, Nadia akan sambung untuk masukkan bahan-bahan perasa, garam, ajinomoto, bawang putih white pepper dan juga black pepper. Bahan-bahan perasa ni sebenarnya boleh masukkan di hujung masakan, tapi Nadia lebih suka masukkan awal masakan sebab sebelum Nadia nak masukkan daging tu, Nadia nak nanti kuah ni dah berasa lah. So bila Nadia masukkan daging tu akan resap bahan-bahan perasa yang Nadia dah masukkan. Okay, white pepper dan juga black pepper ni dia bergantung lah. Kalau macam nak makanan ni agak pedas sedikit, boleh lebihkan. Tapi kalau nak biasa-biasa je, boleh taruh sikit je lah. Nadia nak dia biasa-biasa je, so Nadia taruh sikit je. Okay, untuk garam Nadia masukkan lebih kurang dalam 1 sudu kecil. Tapi Nadia rasa Nadia akan kena tambah lagi sikit lah, sebab bubur ni dia ada pakai santan. Jadi kalau santan dia akan ambil rasa garam tu. Kalau kita letak kurang, kita punya masakan ni akan tawar.
Dan Nadia akan masukkan sedikit saja Ajinomoto. Okey, lepas tu kita akan masukkan daging yang telah kita potong kecil-kecil ni. Jadi untuk sesiapa yang tak ada meat tenderizer yang Nadia pakai tu, kena lebihkan waktu memasak daging ni lah. Pastikan daging ni betul-betul lembut. Baru kita akan masukkan bahan yang seterusnya. Tapi sebab Nadia pakai meat tenderizer tu, waktu memasak tak berapa lama lah. Jadi apa yang Nadia buat, bila Nadia masukkan ni, Nadia akan ambil penutup dan masak lebih kurang 5 minit macam tu. Okey, lepas kita dah check kita punya daging agak lembut, kita boleh terus masukkan kita punya lobak merah dan juga kentang. Tujuan kita kan potong kecil-kecil ni supaya dia senang lembut kan. Jadinya waktu memasak untuk lobak merah dan juga kentang pun tak terlalu lama. Dan bila kita dah masuk ni, kita akan kawakan dan sama macam waktu kita masak daging tu, kita akan tutup seketika dan kita tengok sampailah lobak merah dan juga kentang ni lembut. Lepas tu kalau kita tengok macam air ni agak kurang, kita bolehlah tambah dalam 1 cawan. Okay, lepas kita punya kentang ni dan carrot agak lembut, kita akan masukkan lebih kurang dalam 1 cawan kacang kuda. Kita akan kaul dan juga kita akan masak lagi, tutup lagi, masak seketika supaya kacang kuda kita betul-betul empuk. Okey, lepas tu bahan kita ni agak lembut, kita akan masukkan beras yang telah kita bekukan. Dan kita akan masak sampai dia hancur lah. Lepas tu, kalau waktu kita masak ni nampak macam kurang air, tambah je air. Untuk tahu berapa kuantiti air tu, Nadia pun tak ada sukatan yang betul-betul tepat. Jadi apa yang Nadia boleh cakap agak-agak je. Okey, lepas beberapa ketika dan Nadia dah tambah banyak juga air, Nadia dah rasa bubur ni dah empuk, bahan-bahan daging semua pun dah empuk. Jadi Nadia akan masukkan santan lebih kurang dalam 2 cawan santan. 1 cawan matrik ni lebih kurang dalam 250 ml. Dan tadi Nadia dah rasa, sebab Nadia taruh 1 sudu kecil je kan, bubur Nadia agak tawar. Jadi bila Nadia masukkan ni, dia akan jadi lagi tawar. Jadi Nadia akan tambah garam lagi lah. Okey, lepas kita masukkan santan ni, api kita jangan terlalu kuat sebab bahan kita semua dah pun masak. Kita just nak bagi dia sebati je dengan mesra je dengan kita punya bahan-bahan yang lain. Dan kalau kita punya bubur ni terlalu pekat, boleh tambah air lagi sedikit. Dan Nadia punya bubur ni dia agak tawar. Jadi apa yang Nadia buat, Nadia akan masukkan lebih kurang lagi 1 sudu kecil. Nadia rasa lagi lebih sikit kot. Okay. Ini bergantunglah, boleh rasa. Kalau tawar lagi boleh masukkan lagi. Okey, penting untuk bubur ni kita tahu kalau terlalu pekat tambah air. Dan bila dah habis semua ni, rasa kalau kurang garam letak garam. Tadi Nadia tambah lagi 1,5 sudu kecil garam. Dan Nadia tambah apa nama dia, jintan putih. Jintan putih? Tak, lada putih. Dan juga black pepper. Nadia tambah tu sebab dia tak berapa kick lah. So boleh rasa kalau dah puas hati dengan bubur kita ni, dah boleh siap hidang. Okey, bubur lambuk kita ataupun bubur Ashura dah pun siap. Selamat mencuba. Kepada sesiapa yang suka tengok video Nadia tapi belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen dan share apa pendapat korang tentang video yang Nadia kongsikan ni. Dan kalau ada apa-apa resepi yang korang nak Nadia tunjuk, jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah. Selamat mencuba.